Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung tajuk alam sekitar. Kita tengok subtajuk 3.2 pencemaran alam sekitar. Rasanya kamu pernah belajar sudah ini, mungkin di kelas 1 ke 2 ke. Oke. Pencemaran alam sekitar. Nah, ini di mana-mana berlaku. Kalau kita tengok di lada tu, kita tengok kita punya parit kotor, kalau hujan berlumpur, kan? Kalau kamu pergi laut banyak sampah, lepas tu dekat pasar tu bau. Itulah contoh-contoh pencemaran alam sekitar. Nah, saya rasa tidak ada orang mau dia punya alam sekitar tercemar. Okey, bukan saja sebab perbuatan manusia, pencemaran juga berlaku secara semula jadi. Contohnya gunung berapi, kan? Asap ini di dalamnya ada abu, dan abu ini adalah batu-batu halus. Yang batu itu hancur jadi butiran halus. Kalau kita tersedut, kalau orang di area kawasan ini nih, sudah tersedut banyak asap tu boleh mati ya, paru-parunya tu sumbat disebabkan oleh abu. Lepas tu ini ada karbon dioksida. Okey, ada nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Nah, ini boleh menyebabkan hujan asid. Okey, jadi bukan sahaja faktor manusia, secara semula jadi ada, cuma faktor semula jadi ini jarang-jarang. Okey, bukanlah hari-hari, bukan sepanjang masa ada gunung berapi, kan? Okey, yang masalah sekarang ini, kita manusia. Manusia adalah penyebab utama kepada kerosakan alam sekitar. Bukan disebabkan oleh haiwan, bukan sebab buaya, bukan sebab badak, bukan sebab ikan paus, sebab manusia. Okey, contoh paling senang ialah pembakaran bahan api. Apa-apa bahan petroleum, diesel, petrol, minyak tanah yang digunakan di kapal terbang. Semua itu bila dibakar akan membebaskan beberapa gas antaranya, iaitu karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Setiap satu ini akan membawa kesan tertentu. Contoh karbon dioksida, kita sudah bincangkan sebelum ini di dalam jejak karbon. Nah, inilah punca yang menyebabkan bumi semakin panas. Okey, next. Okey, kesan rumah hijau. Rumah hijau ini ialah rumah kaca. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok tepi cermin itu akan warna hijau. Okey, apa dia ini? Nah, ini di barat. Di barat banyak pakai ini. Kita tidak boleh. Okey, di barat ni katakan dia mau tanam pisang. Pisang adalah tanaman tropika, tidak hidup di negara barat sebab sejuk. Jadi untuk pisang tumbuh suhunya mesti tinggi. Macam kita lah, katakan 24 sampai 33 darjah Celsius. Sedangkan di barat katakan suhunya 8 darjah Celsius masa musim biasa. Ataupun 18 kan. Jadi pisang tidak boleh hidup. Jadi caranya ialah kita tanam di dalam rumah kaca. Apa kelebihan rumah kaca? Haba boleh masuk dari cahaya matahari, tapi haba susah ataupun tidak boleh keluar. Jadi nanti di dalam panas, di luar sejuk. Macam kita dalam kereta. Bayangkan kalau kamu duduk dalam kereta, tidak pasang aircon, cermin ditutup. Itu sebabnya banyak budak-budak mati ditinggal dalam kereta. Bukan mati tidak bernapas, mati kepanasan, dipanggil heat stroke, stroke haba. Okey, jadi faham konsep rumah kaca. Jadi apa pula kaitannya dengan bumi? Jadi bumi seperti yang kamu tahu ada lapisan atmosfera. Yang kelabu ni Jadi bila kandungan karbon dioksida tinggi, sepatutnya sebahagian cahaya dari bumi ini, sebahagian haba tu sepatutnya sebahagian besarnya dipantul balik ke udara. Sebab di bumi ada permukaan seperti laut berkilat. Laut itu memantulkan
haba. Apa lagi? Salji. Salji putih. Putih memantul haba. Tapi masalahnya bila atmosfera terlampau banyak karbon dioksida, maka haba yang tadinya sepatutnya dipantul ke angkasa memantul balik ke bumi. Okey. Jadi apa jadi? Bumi semakin panas. Jadi karbon dioksida tu kan bertindak sebagai selimut kepada bumi. Bayangkan kita tidur siang pakai selimut. Memanglah panas. Sebab haba barang kita tu tidak boleh keluar. Okey, seterusnya nitrogen oksida dengan sulfur dioksida. Okey, nitrogen dioksida dengan sulfur dioksida kalau bercampur dengan titisan air di dalam awan tu. Kamu tahu kan awan adalah titisan air. Kalau ini bercampur, akhirnya akan jadi asid. Apa dia? Asid nitrik dan asid sulfurik. Jadi akan menyebabkan hujan asid. Apa kesan hujan asid? Antara yang paling ketara ialah tumbuhan akan mati. Jadi kalau dibiar nanti, silap-silap kita pun akan mati. Sebab tidak ada tumbuhan, tidak ada haiwan, kita mau makan apa? Takkan makan batu. Kan? And then, asid seperti yang kamu tahu ialah menghakis. Contoh ini, kamu tengok patung ni, tahun 1908, cantik lagi. Bila 1969, terhakis sudah. Sebab pada peringkat ini, Eropah sudah masuk zaman industri. Revolusi industri kan? Okey, menghakis. Lepas tu boleh membunuh alga. Alga adalah rantai asas pada rantai makanan. Okey, pencemaran air. Ini air hitam ini, di dalam ni macam-macam ini. Najis, sisa buangan dari kawasan perumahan ini ni. Dipanggil air kumbahan. Okey. Najis, kencing, sisa cucian, pakaian, cuci ikan, cuci piring, semua dibuang ke parit. Kalau kita di Lada tu ada 2 parit. Satu dekat pejabat pos tu, yang hitam bau, satu dekat Aulia. Ini nih. Sepatutnya tidak boleh dibuang. Air itu sangat kotor, mesti dirawat nih. Okey. Satu lagi ialah ini. Ini jarang berlaku tapi di barat selalu tumpahan minyak. Jadi kalau berlaku tumpahan minyak, seperti yang kamu tahu, minyak ini akan menghalang oksigen sampai ke bawah. Jadi organisma hidup boleh mati. Dan kos mengurus. Kamu tengok ini dipukat minyak tu, ditahan, lepas tu disedut balik. Kosnya itu berbilion. Biasanya syarikat minyak lain terpaksa tanggung sebab dia orang yang menumpahkan minyak. Contoh ni burung, kamu tengok burung. Burung ni kena minyak, jadi akhirnya akan mati kalau tidak dicuci minyak. Sebab burung tidak boleh terbang. Okey, pencemaran air. Ini tiba-tiba mati ikan. Kamu tengok ikan je ni sepanjang sampai sana. Dari sini ke sana tu ikan mati. Jadi kesianlah nelayan. Mau mancing apa? Mau makan apa? Takkan makan sausage. Kan? Ini antaranya penyebab utamanya ialah pencemaran air. Boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang bukan juga ada bahan kimia pun. Tapi oksigen di dalam tu sudah terlampau rendah. Jadi ikan itu lemas, sesak nafas. Ini. Kamu tengok ni, menangis dia. Kenapa? Ini ikan kolam. Kamu tengok saiznya besar sudah kan, maknanya sudah boleh dijual. Tiba-tiba mati. Kalau air najis tadi kan, najis lembu, najis manusia tu, air kumbahan tadi, dibiar masuk ke dalam sungai, oksigen akan berkurangan. Sebab oksigen banyak dipakai oleh bakteria, alga. Okey, ini contoh. Ini airnya ni okey. Ini KO. Kenapa? Ini banyak alga. Banyak lumut. Ini jernih. Okey, sama juga ini.
Ini alga atau lumut kita panggil. Kenapa? Sebab begitu. Kalau banyak masuk sisa organik, contoh tadi najis, baja. Kan najis ni semua baja. Kotoran-kotoran, bahan cuci, sabun. Di rumah tu baja tu. Itu sebabnya kalau tengok parit kamu kan kotor. Hitam, hijau. Di tandas pun ada hijau. Tumbuh alga. Sebab sisa organik itu adalah makanan bagi alga. Tidaklah mati, tapi apa kesannya ialah oksigen berkurangan. Jadi organisme akuatik, organisme-organisme yang hidup di dalam air ni boleh terjejas, boleh mati. Seterusnya pencemaran tanah. Kalau kamu tengok, kalau kita ni kan minyak hitam dibuang terus ke tanah. Jadi cacing, kalau ada bahan kimia masuk tanah, cacing boleh mati. Sedangkan cacing, seperti yang kamu tahu, cacing fungsinya menyuburkan tanah. Cacing bakteria kulat yang ada di tanah itu fungsinya menguraikan bahan organik mati untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau tanah tercemar, tanah itu sudah tidak sesuai untuk pertanian, kita juga masalah kurang makanan. Pencemaran terma. Termo adalah haba. Coba tengok gambar ini. Gambar ini gambar inframerah. Kalau biru ini sejuk. Kalau mau tahu dia punya penanda. Kalau biru ini sejuk. Kalau merah panas. Jadi oranye ini pun panas. Apa ini? Ini kilang. Jadi kilang ini menggunakan air panas, air sejuk. Diambilnya air sejuk untuk sejukkan enjin. Lepas tu dibuang ke alam sekitar, air panas. Apa jadi? Mestilah kehidupan di sini mati. Kan? Ini suhu yang sesuai untuk dia, yang biru. Itu dipanggil pencemaran terma. Satu lagi, kalau kamu pergi bandar-bandar besar, kalau di Sabah tidak berapa terasa. Sebab Sabah ni bandarnya banyak di tepi pantai. Jadi angin haba tu di wipe out atau dialihkan. Masalah kalau di KL terasa betul. Kamu boleh merasa kawasan KL itu panas. Kenapa? Ada yang dipanggil sebagai Pulau Haba. Kenapa? Sebab kan di bandar itu banyak bangunan kaca yang memantul haba, banyak kendaraan membebaskan haba. Jadi akhirnya haba terperangkap di bandar. Jadi bila terperangkap jadilah Pulau Haba. Panas. Seterusnya kita tengok salah satu petunjuk pencemaran yang penting untuk pencemaran air yang dipanggil sebagai nilai BOD. Apa dia? Biochemical Oxygen Demand. Maknanya menunjukkan jumlah oksigen yang diguna oleh organisme akuatik. Kalau kamu pelihara ikan di akuarium, kalau tidak ada dia punya oksigen tu, yang pam udara tu, lama-lama ikan tu timbul. Kenapa? Sebab habis oksigen di dalam air. Jadi kamu tengok, kenapa ikan ni mati? Senang saja, sebab ada alga. Bila ada alga akan pakai banyak oksigen. Alga kan organisme hidup. Lepas tu ada lagi bakteria. Air tu kotor. Bakteria juga pakai oksigen. Jadi akhirnya ikan yang mati. Tidak mampu bersaing. Kenapa kalau ada alga, oksigen kurang? Saya jelaskan tadi ya. Bila populasi alga bertambah, maka bahan organik juga bertambah. Sebab alga ni akan mati. Bila alga tu mati, jadi bahan organik ini akan diurai oleh bakteria dan kulat. Dan bakteria seperti yang kamu tahu akan pakai oksigen.
Jadi bila bakteria sudah ambil oksigen, apa jadi oksigen di dalam air? Sudah tentulah akan berkurang. Bila berkurang, maka kita panggil BOD tinggi. Kenapa? Banyak oksigen dipakai. BOD tinggi itu kan, BOD kan biochemical oxygen demand. Keperluan oksigen. Biokimia. Demand ni keperluan. Atau penggunaan. Jadi kalau banyak bakteria dan kulat pengurai, banyak alga, maka banyak oksigen diguna oleh mikroorganisma ini. Jadi akhirnya oksigen di dalam ekosistem akuatik, di dalam air itu berkurang, dan itu kita panggil BOD tinggi. Okey. Jadi air itu tercemar, bukanlah beracun, tercemar kerana oksigennya kurang. Organisma akuatik akan Okey, eksperimen ini kita akan buat kalau buka sekolah. Ini biasa cikgu buat tiap-tiap tahun untuk budak biologi. Tapi tahun ini kamu belajar konsep BOD dalam silibus baru, jadi kamu pun akan buat. Okey, ada 3 air. Saya rasa ini air pipe. Ini pipe. Air pipe. Ini kolam. Ini parit. Okey. Kita biar dia 24 jam, dicampurkan metidina biru, 24 jam, didapati ini parit. Parit kolam. Okey, kolam ni luntur sedikit, tapi parit ni paling luntur. Seperti yang kamu tahu, parit di sekolah kita ni kan bau, banyak bahan makanan. Kenapa bau? Sebab banyak bakteria. Jadi kalau banyak bakteria, maka sudah tentulah BOD tinggi. Bila BOD tinggi, maka metidina biru ini cepat luntur. Okey, jangan risau. Eksperimen ni kita akan buat. Okey, dan yang terakhir kita tengok konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Pelihara ni contoh lembah danum. Tabin, maknanya kan hutan itu, maknanya hutan itu masih begitu. Dari dulu begitu, kekal. Okey, apa dia? Tabin, danum, apa lagi? Contoh, beliau basin. Okey. Jadi kerajaan mengambil inisiatif untuk menjadikannya hutan simpan kelas 1. Maknanya langsung tidak boleh diteroka untuk apa-apa sekalipun, kecuali untuk tujuan penyelidikan dan pelancongan. Okey. Pemeliharaan. Pemeliharaan ni ialah hutan sekunder ataupun hutan yang pernah diteroka. Okey, hutan yang pernah diteroka, contoh pembalakan, pertanian, jadi kita tanam semula. Itu maknanya pemuliharaan. Kita kasih pulih dia balik. Rosak, hutan yang rosak tu kita perbaiki. Okey, next sebelum kita habiskan. Okey, kenapalah kita perlu jaga hutan? Okey, yang pertama sebagai sumber air. Kamu tahu kawasan hutan kan banyak uap air.